Buletin 1.30 anda bersama saya Marsila Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Guna bom rompak kedai emas. Mayat 3 beradik lemas ditemui. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penduduk sekitar Segama di Kota Kinabalu, Sabah dikejutkan dengan satu letupan kuat awal pagi tadi. Kejadian berpunca daripada penggunaan bom dalam satu cubaan merompak sebuah kedai emas di kawasan itu. Kejadian berlaku kira-kira jam 2.30 pagi tadi. Tiada barang kemas dilaporkan hilang. Suspek dipercayai segera melarikan diri apabila menyedari ramai penduduk sekitar mula terjaga akibat letupan kuat. Seluruh bahagian hadapan premis run up. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata, unit pemusnah bom turut dikejarkan ke tempat kejadian untuk membuat pemeriksaan. Siasatan awal mendapati letupan bermula dari tepi pintu jeriji sehingga menyebabkan pintu dan bahagian dalam premis musnah. Menurut Habibi, setakat ini polis belum dapat memastikan jenis bahan letupan yang digunakan. Polis turut menyiasat kemungkinan wujud motif lain. Kes disiasat di bawah Seksyen 6 Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971 dan Akta Bahan Letupan 1957. Hati ibu mana yang tidak luluh apabila melihat 3 mayat anaknya yang dikatakan lemas ditemui. Ketiga beradik itu dipercayai lemas di pantai Teluk Lipat di Dungun, Terengganu sejak petang semalam. Mayat mereka ditemukan pagi tadi pada jarak antara 1 hingga 5 km dari lokasi kejadian. Suasana pilu sebaik mayat kedua ditemui pada kira-kira jam 9.20 pagi tadi. Ibu bapa mangsa gagal menahan sebab apabila melihat mayat anak mereka, Nur Ain Salsalbilah, 5 tahun, diusung masuk ke dalam truk polis. Mayat Nur Ain Salsalbilah ditemui jarak 1 km dari tempat mangsa dilaporkan lemas. Suasana tambah sedih apabila ibu mangsa dibenarkan menatap wajah anaknya. Sebelum itu, jam 7.38 pagi tadi, mayat pertama daripada keluarga terbabit, Nur Ain Sofia, 8 tahun, ditemui oleh pasukan penyelamat. Dan ketika orang ramai semakin mengunjungi pantai Teluk Lipat, mayat terakhir daripada keluarga Zawawi, Nur Ain Fatmah, 10 tahun, ditemui pada jam 11.05 pagi tadi. Dan seperti ketiga-tiga adiknya, mayat Nur Ain Fatmah turut dibawa ke Hospital Dungun. Operasi pencarian mangsa-mangsa lemas telah pun berakhir, di mana mangsa yang terakhir kita jumpa pada jam 11.05 pagi di hadapan pintu masuk UiTM, yang mana dijumpai oleh orang awam yang berada di lokasi lah. Jadi mayat yang ketiga ini merupakan anak kakak yang sulung lah daripada 3 beradik, dan mayat pun telah pun dihantar ke hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian jam 4.45 petang semalam, 3 beradik Nur Ain Salsalbilah, 5 tahun, Nur Ain Sofia, 8 tahun dan Nur Ain Fatmah, 10 tahun, lemas selepas dipukul ombak besar ketika sedang bermain di pantai. Ketiga-tiga mangsa berasal dari Kampung Peringat, Kelantan, dikatakan mengikuti ibu saudaranya ke Dungun untuk bercuti. Ibu bapa mereka tidak ikut serta dalam percutian itu. Di Kelantan, rasa terkilan dizahirkan pemilik premis kedai makan apabila tidak mampu menyelamatkan seorang wanita orang kelainan upaya OKU dalam kebakaran. Kejadian di 3 premis kedai makan di Jalan Gajah Mati, Kota Baru pagi tadi menyebabkan salah seorang pekerja kedai yang cacat pendengaran rentung. Mangsa dipercayai tinggal di premis terbabit. Laporan awal menyebut kebakaran berlaku pada kira-kira jam 5 pagi tadi. Mangsa maut dipercayai akibat terperangkap dalam bangunan.
Mayat ditemui pasukan bomba dan penyelamat Kota Baru jam 7.17 pagi tadi. Menurut salah seorang pemilik premis kedai makan itu, Zaidah Muhammad Istiak, ketika kejadian dia tidur di tingkat bawah bersama ibu saudara serta seorang cucu berusia 6 tahun. Namun ketika terjaga, api telah marak dan dia tidak sempat menyelamatkan pekerja berkenaan yang dikenalinya dengan panggilan Mok Su. Menurut Zaidah, seperti hari-hari lain, mangsa tidur di tingkat atas premis bersama seorang lagi pekerjanya. Saya menepik hari ini. Tapi sore sempat langsung turun. Sore hak meninggal ni isu. Dia tak boleh cek visu dia. Tak boleh naik dah. Api dah besar. Zaidah berkata dia dan ibu saudaranya terpaksa memecah pintu belakang untuk keluar kerana ketika itu api telah marak di bahagian hadapan kedai. Dia yang mengidap pelbagai penyakit tidak sempat mengambil bekalan ubat kerana panik dan hanya sempat menyelamatkan ibu saudara dan cucunya. Menurutnya, kelengkapan sekolah cucunya, Nur Alisha Muhammad Rizwan, yang bakal memasuki tahun 1 tahun depan hangus dalam kebakaran itu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon Kota Baru, Syabirin Abdul Kadir, berkata 7 jentera bomba dengan 31 anggota dari Balai Bomba Kota Baru, Tunjung dan Kota Darul Naim terbabit dalam operasi memadam kebakaran itu. Membuat pemadaman, kita mendapati sesampainya di lokasi, kedai yang berada di tengah telah pun terbakar sebanyak 70%. Dan selepas membuat pemadaman, kita menyumpai terdapat seorang mangsa pada 7:17 minit. Semua premis makanan diwartakan sebagai tempat larangan merokok bermula 12 tengah malam nanti. Ini selari dengan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau pindaan 2018 yang bertujuan melindungi orang awam terutama golongan bukan perokok daripada terdedah bahaya asap rokok. Menurut beliau, pindaan pewartaan itu dilaksanakan mengikut Peraturan 11 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau PPKHT 2004. Dalam peraturan itu, mana-mana individu yang melakukan kesalahan merokok di tempat larangan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Manakala di bawah Peraturan 12 Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, semua pemilik, pengusaha atau tuan punya premis atau kenderaan yang gagal mempamerkan tanda larangan merokok yang jelas boleh dikenakan tindakan denda tidak melebihi RM3,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Bagi kesalahan gagal memastikan tiada orang merokok dan menyediakan kemudahan untuk merokok, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun. Arca Putrajaya menjadi satu lagi mercu tanda baru tarikan utama pengunjung ke Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Majlis pelancarannya disempurnakan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Putra Presiden 1 Putrajaya pagi tadi. Arca Putrajaya adalah mercu tanda baru yang menggambarkan manifestasi keutuhan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan sejak dibangunkan pada tahun 1995. Perdana Menteri yang tiba pada jam 8.15 pagi meluangkan masa melihat secara dekat arca tersebut. Tun Dr. Mahathir turut bergambar di hadapan arca berkenaan dengan berlatar belakangkan bangunan Perdana Putra yang menempatkan pejabat Perdana Menteri. Turut hadir Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ Datuk Aminuddin Hashim. Arca ini direka bentuk dengan imej abstrak berwarna-warni sebagai simbol kegembiraan dan keharmonian pelbagai kaum. Bahagian belakang huruf pula berimejkan kibaran jalur gemilang menggambarkan semangat cinta dan sayang kepada negara. Tun pun mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan yang telah menyediakan projek ini. Signifikan arca ini adalah kerana di sinilah juga pertama kali Putrajaya dibangunkan, di tapak ini. Tetapi yang pentingnya adalah kerana kita dapat menyiapkan projek ini dalam masa yang ditentukan, yang awal lebih awal, dan yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri memberi respon yang baik, dan apabila siap lagi beberapa projek kita akan present pada dia. Tambahnya, keunikan arca ini adalah paparan imej grafik yang boleh ditukar ganti. Paparan imej grafik akan ditukar mengikut musim dan sambutan tertentu termasuk bulan kemerdekaan serta hari perayaan. Reka bentuk arca diinspirasikan oleh kumpulan pegawai muda PPJ bagi mewujudkan landmark Putrajaya seperti mana arca tulisan di luar negara. Struktur keseluruhan huruf arca ini sepanjang 22 meter dan dibina daripada besi tahan karat supaya tahan lasak.
Pengagihan zakat hanya untuk penganut Islam. Laporannya seketika nanti. Bertemu kembali. Lembaga Zakat Selangor LZS menegaskan pengagihan zakat hanya bagi umat Islam di negeri ini dan bukannya kepada penganut agama lain. Ini berikutan kekeliruan masyarakat berkaitan satu surat perkeliling dalaman organisasi itu yang menjadi tular di media sosial sejak beberapa hari lalu. Perkeliling itu tertera moto baharu yang membawa maksud LZS lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mengukuhkan manfaat zakat untuk semua. Ia bukan hanya terhad kepada golongan mustahik iaitu yang berhak kepada harta zakat, malah kepada semua lapisan masyarakat tidak mengira usia, bangsa dan agama. Ketua Pegawai Penyelarasnya Abdul Basit Hamid berkata perkeliling berkaitan moto baru itu hanya dikeluarkan untuk warga kerja LZS. Ujarnya skop pengagihan zakat di Selangor yang diuruskan LZS berdasarkan kepada hukum syarak yang merangkumi 8 kategori asnaf seperti yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Abdul Basit berkata sekiranya taraf kehidupan asnaf ditingkatkan, ia secara tidak langsung akan meningkatkan taraf sesebuah negeri atau negara. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan bahawa LZS tidak ada kaitan atau dipengaruhi mana-mana pihak termasuk parti politik dan akan terus menyantuni asnaf di Selangor bagi meningkatkan taraf kehidupan mereka. UMNO perlu melupakan hasrat untuk berkuasa semula buat masa ini. Sebaliknya, memberi tumpuan membina kembali keyakinan orang Melayu terhadap parti itu. Timbalan Presidennya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata UMNO akan lebih menumpukan usaha menjadi wadah gerakan politik, amal dan bakti untuk bangsa Melayu. Beliau yang menjalankan tugas Presiden UMNO berkata pemimpin dan ahli akan membangunkan kewibawaan UMNO sebagai parti pembangkang yang dihormati serta disegani. UMNO juga akan memerangi politik wang yang menjadi punca kejatuhan parti itu. Beliau berkata UMNO juga akan menjadikan idea sebagai modal politik, bermakna tumpuan diberi terhadap hujah berdasarkan data, kajian, ilmu baru dan pendekatan moden. Malah UMNO juga tidak menjadikan usia sebagai kelebihan mana-mana pemimpin. Ujarnya UMNO turut beriltizam menyimak kembali agenda Melayu untuk diberi julukan baru dalam usaha memperjuangkan bangsa tanpa meminggirkan kaum lain. Muhammad turut menekankan dua perkara penting berhubung hala tuju baharu parti, termasuk hakikat bahawa pembangunan semula UMNO akan mengambil masa. Justru semua ahli dan pemimpin diminta bersedia menghadapi perjalanan sukar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Berketinggian 1,493 meter, Gunung Nuang merupakan titik tertinggi di Selangor antara destinasi pilihan pendaki. Namun, gunung itu ditutup awal tahun ini akibat runtuhan tanah sekaligus menjadikan Semenanjung Malaysia kehilangan sebuah destinasi pelancongan menarik. Gunung Nuang ditutup awal tahun ini susulan seorang lelaki warga tempatan maut dipercayai tertimbus akibat runtuhan tanah. Ekoran tragedi itu banyak denai pendakian mengalami kerosakan. Justru aktiviti gotong royong pembersihan dan kerja-kerja pembaikan serta naik taraf denai pendakian dijalankan bagi membuka semula Gunung Nuang kepada orang ramai. Program Forest Trail Care 2018 ini disertai 200 anggota tentera dan 300 sukarelawan. Pihak saya telah menjalankan kerjasama dengan Jabatan Hutan Negeri Selangor, pejabat yang berhormat ahli parlimen dan juga kumpulan-kumpulan pendaki di Malaysia ini. Jadi pada hari ini kami bersama-sama bergotong royong untuk menentukan denai hingga ke puncak Gunung Nuang bersih dan selamat didaki. Program dilakukan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Disember lalu. Antara kerja-kerja dilakukan seperti laluan denai dibersihkan, memperkemaskan tangga dan membuka laluan baru. Keinginan pembeli terhadap interaksi waktu sebenar semakin meningkat. Membeli belah dalam talian kini bukan hanya sekadar klik pada platform beli belah. Di Malaysia, membeli belah menerusi penstreaman langsung semakin popular menerusi pelbagai platform terutama Facebook susulan lebih ramai peruncit menerima guna aliran digital terkini untuk menarik pengguna bijak. Melihat kepada trend yang semakin pesat berkembang itu, peserta beli belah dalam talian utama menambah ciri-ciri berkenaan kepada platform masing-masing.
Lazada telah menambah ciri itu pada aplikasi mudah alihnya yang mencontohi ciri jualan secara penstreaman langsung syarikat induknya Alibaba di China. Menurut Lazada, dalam kenyataan baru-baru ini, membeli belah menerusi penstreaman langsung sangat meluas di China dengan perolehan menerusi kaedah e-dagang itu dijangka meningkat 32% untuk mencecah $4 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Pendekatan sama telah dilaksanakan Shopee dan Lelong dengan tawaran produk khusus tersedia melalui video langsung yang disiarkan di Facebook. Semakin ramai peserta e-dagang memperkenalkan ciri kreatif untuk menarik minat pembeli dalam talian, terutama pada suku terakhir 2018 yang merupakan tempoh penting bagi jualan akhir tahun. Persatuan Usahawan Sabah PUSH melihat salah satu usaha meningkatkan ekonomi setempat ialah memperkasakan perusahaan kecil dan sederhana PKS di kalangan usahawan Sabah. Ahli Parlimen Papar Ahmad Hassan berkata, bagi mencapai matlamat itu, pihaknya bersama PUSH akan bekerjasama dan memberi sokongan dalam pelbagai program usahawan untuk menjadikan PKS terus berkembang pesat di Sabah, khususnya di kawasan Papar. Satu daripada agenda kerajaan ialah memperkasakan rakyat. Memperkasakan rakyat ini berarti kita mesti mendahulukan rakyat. Apa yang rakyat mahu. Jadi kalau macam orang yang tidak ada kerja, tidak ada apa-apa, tidak ada sumber pendapatan lain. Jadi kerajaan dengan menerusi tekun dan lain-lain badan agensi mengeluarkan bermacam-macam loan, ialah pinjaman untuk mereka supaya dapat berusaha. Bukan sahaja untuk membuat seperti makanan, maka kilang-kilang lain juga kita boleh buat. Kilang macam-macam. Jadi ini mengikut dengan apa yang kita mahu. Kalau kita mahu sesuatu itu, kerajaan akan memberi bimbingan. Beliau berkata demikian semasa program Mini Carnival Keusahawanan Anjuran Persatuan Usahawan Sabah PUSH baru-baru ini. Presiden PUSH Noreen Ann berkata terdapat kira-kira 90 usahawan tempatan menyertai karnival itu. PUSH berharap dapat menjalankan lebih banyak program tersebut di bahagian lain di Sabah untuk membantu meningkatkan status ekonomi penduduk tempatan. Karnival itu adalah sebagai platform yang baik terutamanya golongan belia yang menganggur untuk berkemahiran dalam bidang keusahawanan. Diharapkan lebih banyak belia menyertai program tersebut dan tidak menunggu peluang pekerjaan dalam sektor kerajaan.